Baru-baru ini ketika kami bercuti di Bali, suami telah berterus terang tentang niatnya untuk berkahwin lagi. Lebih memeranjatkan saya, calon yang dimaksudkan adalah wanita yang pernah diceritakan kepada saya dahulu. Hmm, Dilema wanita, kisah kali ini, suami minta izin kahwin lagi. Di sini kita berkongsi luahan hati, konflik dan kisah rumah tangga yang menjadi dilema buat wanita. Assalamualaikum Puan Chancellor yang dihormati. Saya seorang isteri berusia 39 tahun. Sudah 14 tahun mendirikan rumah tangga. Suami merupakan rakan sepengajian ketika di universiti dulu. Cinta yang disemai sejak zaman kampus akhirnya membawa kami ke alam perkahwinan. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana memiliki suami yang penyayang dan bertimbang rasa. Saya sering dimanjakan dengan pelbagai hadiah dan tugas di rumah juga sering dipikul bersama. Tanpa disuruh, dia akan membantu melakukan kerja rumah. Dia faham saya juga sibuk bekerja. Percakapannya lembut dan sejak kahwin, dia tak pernah menengking atau bercakap kasar. Pendek kata, dia cukup sempurna sebagai suami. Setiap kali ada cuti, kami akan luangkan masa untuk pergi bercuti, tak kira di dalam maupun luar negara. Malah soal kewangan juga tak pernah menjadi masalah kerana kami berdua mempunyai kerjaya yang stabil. Hanya satu saja kekurangan dalam rumah tangga kami, iaitu cahaya mata. Pelbagai cara pernah kami cuba namun masih belum berhasil. Sepanjang perkahwinan, saya pernah mengalami keguguran sebanyak 2 kali. Bermakna saya mampu hamil. Cuma terdapat beberapa masalah seperti rahim saya tak kuat. Kali terakhir saya keguguran kira-kira 7 tahun yang lalu. Saya benar-benar sedih, namun saya reda dengan ketentuan Allah yang belum mengizinkan saya mengandung. Pernah juga terlintas hendak mengambil anak angkat. Tapi dari sehari ke sehari, ia hanya tinggal niat tanpa sebarang tindakan untuk direalisasikan sebagai kenyataan. Saya bersyukur kerana suami memahami dan sering memujuk serta menenangkan hati saya setiap kali kesedihan jika berkait soal zuriat. Awal tahun lalu, suami menghadiri satu kursus di utara dan dia pernah bercerita yang dia terjumpa seorang wanita yang baru kematian suami dan punya seorang anak berusia 3 tahun. Saya tak syak apa-apa kerana suami akan bercerita tentang apa sahaja kepada saya, termasuk jika ada wanita yang cuba memikatnya. Baru-baru ini ketika kami bercuti di Bali, suami telah berterus terang tentang niatnya untuk berkahwin lagi. Lebih memeranjatkan saya, calon yang dimaksudkan adalah wanita yang pernah diceritakan kepada saya dahulu. Namun katanya dia tak akan berkahwin jika saya tidak bersetuju. Dia juga berjanji kasih sayangnya tidak akan berubah terhadap saya. Keputusannya itu adalah demi untuk mendapatkan zuriat. Puan, Tuhan saja yang tahu perasaan saya ketika itu. Sehingga kini, 2 bulan dah berlalu dan saya belum memberikan kata putus. Saya sedar dia berhak untuk berpoligami kerana dia mampu. Tapi saya masih belum dapat berikan persetujuan. Wanita mana yang sanggup dimadukan? Tapi jika tak diizinkan, saya yang berdosa. Bagaimana saya boleh dapatkan kekuatan untuk mencari persetujuan, Puan? Macam-macam reaksi yang saya boleh berikan mengenai isu ini ialah selalunya lelaki akan menggunakan soal anak ni untuk berkahwin lagi, tapi dari cerita isteri tersakit ini, apa yang dapat saya gambarkan adalah suami dia seorang yang baik, bertanggungjawab, cuma mungkin hasrat dia untuk menimah cahaya mata dah terlalu menebal, mungkin dah tunggu lama untuk mendapatkan cahaya mata sebagai pelengkap rumah tangga mereka. Yelah, tapi sebagai isteri, wanita mana yang mahu dimadukan, nak berkongsi kasih? Kalau ditanya kepada semua wanita pun saya percaya
Ratus dia sedikit saja. Jadi apa yang boleh saya sarankan di sini kepada isteri yang tersakiti itu tadi? Pertama sekali, dekatkan diri anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini adalah ujian untuk anda. Setiap rumah tangga pasti ada ujian, dan anda perlu mendekatkan diri, terima dengan tabah dan baik ujian ini. Kalau anda meredai dan beri keizinan untuk suami, mungkin ia adalah jalan yang terbaik. Lakukan solat istikharah contohnya untuk mendapat petunjuk. Dan kedua, anda juga boleh mendapatkan pandangan suami sekiranya sudah diberi keizinan untuk berkahwin. Bagaimana tanggungjawab dia terhadap anda? Pastikan tanggungjawab suami selepas dia berkahwin lagi, dan jika dikurniakan anak selepas itu, dia tak lagi mengabaikan tanggungjawab dia terhadap anda. Dan seterusnya, kalau anda tak izinkan, ialah kita tak mahu berkongsi suami dengan wanita lain, tapi bagaimana, adakah kalau anda tak izinkan, adakah suami anda akan terus bahagia walaupun dia tak ucapkan yang dia tak bahagia? Tentunya dia mahu bahagia, ada anak seperti kawan-kawan dia lain. Jadi reda, terimalah ujian ini dengan baik. Mungkin apa yang saya cakap tak semudah apa yang anda alami, tapi kalau anda reda, terima ujian ini dengan baik, mungkin ada sinar, ada pelangi selepas ini untuk anda berdua. Jadi saya kira itu antara saranan yang saya boleh sampaikan kepada isteri tersakiti. Baik, itu saja untuk episod kali ini. Jika anda mempunyai sebarang kisah atau luahan mengenai rumah tangga yang ingin dikongsikan bersama kami, DM di Instagram maupun Facebook Mingguan Wanita. Sekian saja, bertemu lagi dalam Dilema Wanita untuk episod seterusnya.